Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel VLS Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, berita baik untuk peminat, penyokong, pengundi Syed Saddiq. Berita baik juga sekaligus untuk peminat BAS ataupun BASS, Bela Astila Syed Saddiq. Disahkan keputusan di mana Syed Saddiq dibebaskan. Tapi saudara-saudara, ada satu kejutan selepas Syed Saddiq disahkan dibebaskan. Ada satu keputusan pula yang menggemparkan, di mana menurut kenyataan pendakwaan akan rayu keputusan kes Syed Saddiq. Oke, sebelum kita teruskan kepada isu kita, di sini saya kongsikan kepada Anda Product Transfer Factor, Product for Life Research, KKM Approved, Hospital Approved. Apa kelebihan utama produk ini? Kelebihan utama produk ini adalah meningkatkan kekuatan imun badan kita. Dan produk ini juga transfer factor mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Bijaksana untuk melawan berbagai jenis penyakit. Contohnya, kencing manis, gout, kolesterol darah tinggi, penyakit melibatkan jantung, penyakit melibatkan perut, dan apa-apa jenis penyakit. Jadi sekiranya Anda rasa Anda perlu produk ini ataupun family member Anda perlu produk ini, Anda jangan segan-segan, boleh hubungi saya di nomor yang tertera. Berkaitan dengan keputusan ini, pihak pendakwaan akan membuat rayuan di Mahkamah Persekutuan. Susulan keputusan Mahkamah Rayuan yang melepaskan dan membebaskan ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman daripada sabitan salah dan hukuman penjara 7 tahun, 2 sebatan, serta denda RM 10 juta yang dikenakan terhadapnya sebelum ini. Perkara itu dimaklumkan Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki ketika diminta mengulas mengenai perkara tersebut. Saya telah dimaklumkan oleh pendakwa raya bahawa mereka akan membuat rayuan kepada Mahkamah Persekutuan. Terdahulu, Mahkamah Rayuan sebulat suara membebaskan Syed Saddiq daripada semua sabitan dan hukuman melibatkan 4 pertuduhan berkaitan pecah amanah jenayah, salah guna harta, dan pengubahan wang haram membabitkan Dana Pemuda Bersatu Armada. Keputusan itu dibuat sebulat suara oleh panel 3 hakim yang dipengerusikan oleh Ahmad Zaidi Ibrahim bersama Azman Abdullah dan Norin Badarudin. Saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, mungkin ada satu persoalan lah, di mana setelah pendakwaan akan rayu keputusan kes Syed Saddiq, kalau adakah ini boleh menyebabkan keputusan Syed Saddiq dibebaskan dan dilepaskan 7 tahun penjara, 2 sebatan dan denda 10 juta ini, adakah berkemungkinan boleh ditarik semula? Jadi semua ini menjadi pertanyaan dan persoalan. Tuan-tuan dan puan, berkaitan dengan isu ini, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel VLS Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tidak kira Anda daripada Sabah, Sarawak, dan Semenanjung, ataupun mungkin di seluruh dunia, saya berterima kasih kepada Anda kerana sentiasa menyokong saya di dalam channel ini. Baru-baru ini kita digemparkan dengan satu keputusan, di mana keputusan Mahkamah Rayuan yang melepaskan dan membebaskan ahli Parlimen Muar Syed Saddiq daripada sabitan salah dan hukuman penjara 7 tahun, hukuman 2 sebatan, serta denda RM 10 juta. Wow, apa yang berlaku setelah Syed Saddiq dibebas dan dilepaskan? Setelah ada cadangan sebelum ini, di mana Rafizi, Syed Saddiq, dan KJ untuk menubuhkan parti baru, adakah setelah Syed Saddiq dibebaskan, Rafizi dan KJ akan lebih berminat untuk bersama-sama dengan Syed Saddiq selepas ini? Kita nantikan. Tapi saudara-saudara, sebelum kita terus kepada isu kita, saya ingin kongsikan kepada Anda, ini adalah produk Transfer Factor Advance. Produk ini sangat baik, sangat bagus kepada Anda di luar sana yang mungkin sedang
mengalami penyakit kencing manis, gout, kolesterol darah tinggi, penyakit melibatkan jantung, penyakit melibatkan perut, usus, penyakit melibatkan kulit, Anda boleh mengambil produk ini. Ambil produk ini karena transfer factor meningkatkan imun badan kita, mendidik imun badan kita untuk melawan berbagai jenis penyakit. Sekiranya Anda minat, Anda boleh hubungi nomor yang tertera. Saudara-saudara, pertanyaan saya adalah, setelah Syed Saddiq dilepas dan dibebaskan daripada hukuman penjara 7 tahun, dua sebatan, dan denda 10 juta, adakah Rafizi dan KJ akan mempunyai ilham, akan berikhtiar untuk bersama-sama dengan Syed Saddiq menubuhkan parti muda yang baru? Mungkin PKR Rafizi KJ mix dalam satu parti, mungkin dipanggil sebagai super team, ataupun super muda kah, ataupun PKR muda kah. Jadi banyak cadangan. Jadi menurut Anda, tuan-tuan dan bapak, kalaulah parti baru ini akan jadi kenyataan, direalisasikan, mungkin Syed Saddiq boleh jadi presiden, mungkin Rafizi pun boleh jadi presiden, KJ pun apa kurangnya. Jadi tuan-tuan dan bapak, sekiranya ada parti baru ini, adakah parti baru ini boleh menarik ahli-ahli parlimen daripada kerajaan, daripada pembangkang, untuk bersama-sama di dalam gabungan yang baru ini? Dan yang paling best, saudara-saudara, kalaulah parti baru ini memberi impak yang besar kepada fenomena, kepada situasi politik Malaysia pada hari ini, mungkinkah antara ketiga mereka ini boleh menjadi calon Perdana Menteri? Saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Akhirnya, saudara-saudara, berkaitan dengan dana lebuh raya antara siasatan SPRM yang menjadi perhatian ramai orang, terpasti menjadi perhatian kepada kepimpinan politik di Malaysia. Berkaitan dengan ini, akhirnya SPRM dalam satu kenyataan daripada Malaysia kini, SPRM kesan RM11 juta wang digital. Oke, sebelum kita teruskan kepada isu yang panas ini, saya perkenalkan kepada Anda, ini adalah produk For Life Transfer Factor. Kelebihan produk ini adalah untuk meningkatkan, mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Bila imun badan kita kuat, bila imun badan kita bijaksana, boleh melawan pelbagai jenis penyakit. Penyakit kencing manis, penyakit gout, penyakit melibatkan jantung, penyakit melibatkan perut, dan macam-macam lagi penyakit yang kita biasa dengar. Anda boleh mencoba ambil produk ini. Sekiranya Anda ada pertanyaan dan ingin mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan produk ini, Anda boleh hubungi saya di nomor yang tertera. Saudara-saudara, SPRM membekukan sejumlah dana RM156 juta berhubung siasatan kes pendakwaan penyelewengan dana pembinaan lebuh raya di Lembah Kelang. Dalam perkembangan terbaru pula, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, pihaknya juga mengesan penggunaan RM11 juta dana dalam bentuk mata wang digital daripada sukuk berkenaan. Perkembangan terbaru kita dapat mengesan penggunaan wang sebanyak RM11 juta disyaki daripada sukuk yang diberikan dan digunakan dalam bentuk digital currency, mata wang digital. Ia dibelanjakan ke sesuatu perbelanjaan dan kita sedang mengesan bagaimana wang ini dikeluar dan digunakan untuk penggunaan RM11 juta. Sebelum ini, media melaporkan SPRM menyita pelbagai aset termasuk beg tangan, barang kemas, kenderaan mewah, jam tangan, wang tunai, dan kediaman mewah. Keseluruhannya dianggarkan kira-kira RM32 juta
dipercayai milik seorang pemegang konsesi lebuh raya bergelar Tan Sri bagi membantu siasatan. Azam berkata, setakat ini seramai 55 orang saksi direkam keterangan dan 9 tangkapan dibuat. Selain itu, katanya, tidak kurang 10 orang saksi lagi akan dipanggil selain sebanyak 14 akaun individu dan 8 akaun syarikat dibekukan. Jumlah keseluruhan pembekuan akaun adalah 156 juta dibuat di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan. Minuman beralkohol dan perjudian sebanyak 24 juta ringgit Malaysia juga disita.